Kita intro dulu. La 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 la. Abang Peri, tolong ulas sekejap pasal persimpanan semula ni. Abang Peri, tolong nak ulas pasal Isu pasal persimpanan semula bang. Risau ni bang. Tolong menjauh ulas. Saya mendengar apa yang anda minta dan insya-Allah inilah video ulasan saya berkenaan dengan persimpanan semula. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana saya telah nyatakan pada awal video tadi, memang ramai yang telah minta saya untuk mengulas berkenaan dengan persimpanan semula dan prospek yang boleh berlaku sekiranya kalau persimpanan semula ini berlaku dan seterusnya ianya mengikut acuan terutamanya acuan DAP. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebenarnya cuba untuk mengekalkan video ini jauh daripada 3R. Sebab kalau ikutkan rungutan serta ketakutan orang ramai yang berkenaan dengan persimpanan semula ini, sudah tentulah ada kait dengan masalah kaum. Seperti ada yang mengatakan Melayu akan hilang kuasa sekiranya kalau persimpanan semula ini diadakan, Melayu hanya akan tinggal melukut tepi gantang saja dan macam-macam lagi. Dan saya tak boleh kata benda itu tak betul. Benda itu ada benarnya. Tetapi macam saya katakan, untuk mengelakkan masalah bagi kita pada masa-masa yang akan datang, saya akan cuba mengulas persimpanan semula ini daripada konteks yang tidak menyentuh tentang aspek kaum sangat. Tetapi walaupun tidak menyentuh tentang aspek kaum, ini tetap menakutkan. Apa yang dimaksudkan dengan persimpanan semula? Persimpanan semula ialah untuk sama ada kita pecahkan atau kita tambah ataupun kita nak adjust balik kawasan-kawasan ataupun sempadan-sempadan pilihan raya. Macam mana kita tahu, dekat negara kita ini pada ketika ini kita ada 222 buah kawasan parlimen dan daripada 222 buah itu kebanyakan kawasan parlimen adalah parlimen luar bandar termasuklah Sabah dan Sarawak. Dan untuk sesebuah pihak atau sesebuah parti atau gabungan parti hendak membentuk kerajaan, mereka hendaklah sekurang-kurangnya mendapatkan lebih kurang 112 kursi parlimen bagi memperoleh majoriti mudah. Bila dapat majoriti mudah, mereka akan dapat bentuk kerajaan. Macam kerajaan Perpaduan Madani ini, mereka pada mulanya ada 148 kursi. Ngam-ngam 2/3 untuk membentuk kerajaan. Bila Syed Saddiq menarik kembali sokongan daripada kerajaan dan menyokong pihak pembangkang ataupun meletakkan diri ke blok pembangkang, tinggal 147, tak cukup 2/3. Tetapi selepas 5 orang MP bersatu itu menyatakan sokongan tanpa berlompat parti kepada kerajaan, jadi kembalilah pihak kerajaan ini ada 152 kursi, 2/3 balik semula. Jadi apakah kelebihan bila dapat 2/3 ini? Sudah tentulah boleh melaksanakan persimpanan semula ataupun lebih tepat lagi persimpanan yang lebih besar seperti pemecahan kawasan, penambahan kawasan baru dan sebagainya. Jadi bila sebut tentang persimpanan semula ini tuan-tuan dan puan sekalian, satu istilah yang biasa digunakan ialah gerrymandering. Gerrymandering ini maksud ialah bila satu kawasan sempadan pilihan raya itu diadun dan diolah untuk menguntungkan satu pihak yang tertentu walaupun bentuknya mengarut. Sebagai contoh, katakanlah kawasan sempadan itu 4 segi, tetapi atas dasar gerrymandering, yang 4 segi ini dibelok-belokkan, dipusing-pusingkan untuk menguntungkan sama ada etnik ataupun puak yang tertentu. Jadi, oleh kerana itulah kita dapat lihat sebagai contoh dekat kawasan saya sendiri, Taman Melewar. Pada asalnya berada dalam kawasan batu, tetapi selepas persimpanan semula yang bersifat gerrymandering, Taman Melewar kini masuk di bawah Parlimen Wangsa Maju. Nampak tak kat situ? Cumanya, sekiranya kalau kerajaan Perpaduan Madani terutamanya DAP nak buat persimpanan semula pada ketika ini, mereka tak perlu lagi buat gerrymandering. Mereka tak perlu lagi nak kelok-kelokkan sempadan. Cukup sekadar pemecahan kursi-kursi bandar. Bagi menjelaskan perkara ini untuk peringkat awalnya, saya ingin anda menonton satu video ulasan yang telah dibuat oleh mantan Ketua Penerangan UMNO yang telah dipecat baru-baru ini, iaitu Saudara Isham Jalil yang mengulas berkenaan dengan persimpanan semula. Jemput tonton. Dia nak jadi Perdana Menteri, dia kata itu kawan-kawan dua penggal. Kalau ini berterusan, Melayu tak sokong dia, lepas tu dia tak boleh jadi Perdana Menteri, so dia akan buat sesuatu. Apa sesuatu yang dia kena buat tu? Persimpanan semula. So dia punya back akan go push to the wall tuan-tuan. Sebab dia tahu kalau orang Melayu tak sokong dia, UMNO dengan DAP tak akan dapat sokongan Melayu, amanah lagi lah. Dia akan kalah. So benda yang next dia akan buat adalah persimpanan semula tahun 2026. Ini secara logik akal aja. Dia buat macam ini, dia pecah kawasan pilihan raya. Tuan-tuan ingat senang ke susah nak pecah kawasan pilihan raya? Senang aja. Sekarang DAP ada berapa kursi? 40. Dan kursi-kursi mereka ini di kawasan mana tuan-tuan? Kawasan bandar. Di kawasan bandar,
di Selangor, di Kuala Lumpur, jumlah pengundi dia 200,000. 300,000. Di Damansara, jumlah pengundi tak salah saya 300,000 lebih. Dia menang majoriti tu 200,000 majoriti. So, berbanding dengan di kawasan luar bandar. So, kalau dia nak justify berdasarkan kepada nombor jumlah pengundi, dia boleh buat. Dia pergi parlimen, dia kata, oh ini ramai sangat 300,000. Damansara pecah jadi 3. 100,000, 100,000, 100,000. Petaling Jaya 200,000, 280,000 pengundi. Pecah lagi jadi 2. Shah Alam 160,000 pengundi. Pecah lagi 2. So DAP daripada 40 kursi, kalau setiap kursi dia pecah 2, dia akan dapat berapa kursi tuan? 80. Kita punya kursi tambah sikit ataupun kekal. Bila jumlah kursi jadi macam itu, pergi PRU 16, tuan-tuan ingat, dia dapat banyak kursi ke kita dapat banyak kursi? Dia dapat banyak kursi. Dan walaupun DAP sekarang tak cakap apa-apa pasal nak tukar perlembagaan ke apa, tapi kalau dia dapat banyak kursi, apa dia nak buat? Mestilah dia buat ikut suka dia lah. Sebab itu bila ditanya adakah dia nak teruskan Malaysia, dia kata dia teruskan. So sekarang dia diam-diam dulu sebab dia belum dapat jumlah itu. Tapi satu-satulah bila dia dapat jumlah itu dan ke mana kita nak pergi. Bila kita nak balas di peti undi pun, kita tak boleh nak buat apa-apa tuan-tuan. Di sini tuan-tuan sekalian, kita telah nampak prospek persempadan semula ini, terutamanya bagaimanakah ianya akan menguntungkan DAP. Mengapakah DAP? Semua tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara parti-parti dalam kerajaan perpaduan madani ini, dalam gabungan Pakatan Harapan secara khususnya, DAP lah yang paling mempunyai agenda yang paling besar. PKR tak ada agenda apa sangat tuan-tuan sekalian. Agenda PKR cumalah untuk meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Full stop, itu sahaja. Agenda Parti Amanah pula. Parti Amanah diwujudkan semata-mata untuk menjalankan khidmat setia kepada DAP, tak lebih, tak kurang. UMNO pula matlamatnya hanya untuk survive, hanya untuk hidup, dan bagi sesetengah orang, matlamatnya adalah untuk melepaskan beberapa pemimpin mereka daripada kesalahan ataupun dakwaan mahkamah dan macam-macam lagi. Wallahu a'lam bisawab. Tetapi kalau nak sebutkan tentang agenda yang tidak putus-putus, DAP lah partinya yang langsung tidak pernah melupakan agenda-agenda mereka, terutamanya agenda Malaysia. Bahkan sebelum PRK Kemaman baru-baru ini pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Lim Kit Siang boleh tulis apa tahu? Perlembagaan tidak pernah menghalang mana-mana orang bukan Melayu atau bukan Islam menjadi Perdana Menteri. Ini matlamat mereka dari dulu tuan-tuan dan sekalian, dan mereka tidak pernah lupakan matlamat tersebut, tak kiralah atas dasar apa, atas zaman apa dan atas situasi apa. Kita je yang lalai masalahnya. Jadi bagaimanakah DAP nak mencapai cita-cita mereka melalui persempadan semula itu? Mudah saja tuan-tuan dan puan sekalian. Macam yang dijelaskan oleh Isham Jalil tadi, mereka hanya perlu pecahkan kursi-kursi bandar atas alasan kursi-kursi bandar ini pengundinya begitu ramai dan juga begitu padat. Macam contoh Damansara, 300,000 lebih orang pengundi berdaftar. Macam contohnya dekat Parlimen Batu, ada berrekod dekat 200,000 lebih pengundi yang berdaftar. Jadi untuk kawasan-kawasan ini macam Damansara, boleh pecah 3. Setiap kerusi ada 100,000 orang pengundi. 3 kursi 300,000. Dah ada 3 kawasan baru. Dekat Batu boleh pecah 2 dan macam-macam lagi. Macam Isham Jalil telah memberikan contoh tadi. DAP sekarang ini ada 40 kerusi, majoritinya kawasan bandar. Pecahkan 2 jadi berapa? 80 kerusi tuan-tuan dan puan sekalian. Pecahkan 3 jadi berapa? 120 kerusi tuan-tuan dan puan sekalian. Masa itu anda rasa mereka perlukan PKR. Masa itu anda rasa mereka perlukan Parti Amanah. Mereka tak perlukan lagi Parti PKR ataupun Amanah, jauh sekali UMNO untuk mencapai agenda mereka tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi apakah agenda mereka? Bila mereka dapat banyak kursi ini, apa yang mereka ingin buat? Sudah tentulah untuk mengangkat agenda mereka, iaitu agenda Malaysia. Mereka tak perlu sembang pun nak ubah perlembagaan sekarang. Mereka tak perlu sembang pun nak ubah itu, ubah ini sekarang. Sebab apa? Sebab mereka tahu kursi mereka tak cukup lagi dan mereka terpaksa bergantung harap lagi kepada PKR dan juga Parti Amanah dan sebagainya. Tetapi kalau mereka dah dapat 80 kursi, 120 kursi, anda rasa mereka perlukan lagi tak konsen daripada rakan-rakan separti? Tak perlu pun masa itu. Mereka dah ada kuasa yang cukup, mereka ada kedudukan yang cukup, bargaining chip mereka sangat-sangat besar. Masa itu tak payah sembang, mereka boleh buat apa sahaja mereka nak. Pilihan raya PBT, mudah, ngak sayut, no problem. Agenda Malaysia, mudah, ngak sayut, no problem. Nak lantik orang bukan Islam, bukan Melayu JPM, mudah, ngak sayut, no problem.
Tetapi itu semua kalau kita ambil dari aspek kaum dan juga demografi. Cuba kalau kita ambil dari satu aspek lain yang jauh lebih merisaukan. Bila berlakunya pemecahan kursi-kursi bandar ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermaksud kursi-kursi bandar, kursi-kursi orang kaya-kaya ini makin lama makin banyak, makin lama makin bersepah. Tetapi kursi dekat luar bandar, dekat Kelantan, Terengganu, Pedah, Perlis, Perak dan sebagainya, kursi ini sama ada bertambah sedikit ataupun tak bertambah langsung. Dekat Terengganu kekallah 8 kursi parlimen sebagai contohnya kan. Jadi bila kursi bandar makin banyak, kursi luar bandar pula sama sahaja jumlahnya. Jadi segala peruntukan kerajaan, resources kerajaan akan jadi berat sebelah, lebih banyak tertumpu kepada kawasan-kawasan bandar. Sebab mereka ada banyak kursi kan. Contoh macam dekat Selangor, sekarang ini lebih kurang 22 kursi parlimen. Pecah itu pecah ini, silap-silap boleh jadi 40 lebih ke 50 lebih kursi parlimen, tuan-tuan sekalian. KL daripada 8 mungkin berubah menjadi antara 15 ke 20 kursi parlimen. Dah bertambah dengan banyak kursi parlimen untuk kawasan-kawasan bandar ini. Jadi, resources kerajaan, sumber kerajaan, pembangunan oleh kerajaan akan lebih banyak tertumpu pada kawasan-kawasan bandar ini disebabkan oleh kedudukan mereka yang jauh lebih banyak kursinya berbanding dengan kawasan-kawasan luar bandar. Apa akan jadi? Pembangunan yang tidak seimbang, limpahan ekonomi yang berat sebelah, dan yang paling utama sekali, yang paling menakutkan, jurang kekayaan, jurang ekonomi antara kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar akan menjadi makin lama makin besar, makin luas, makin tidak boleh dicapai lagi dah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini sebenarnya prospek yang sangat-sangat menakutkan. Siapakah yang paling banyak menduduki kawasan luar bandar? Anda jawab sendiri. Jadi sebelum kita menutup bicara, tuan-tuan dan puan sekalian, ini bukan video pasal perkauman. Ini bukan video pasal 3R. Tetapi ini adalah video yang menceritakan fakta dan hakikat yang boleh berlaku, tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya kalau masing-masing masih lagi memejamkan mata, memekakkan telinga tentang agenda DAP, terutamanya untuk persempadanan semula ini. Kepada orang-orang Melayu dalam Pakatan Harapan Barisan Nasional, anda tak perlu sokong Perikatan Nasional pun. Anda hanya perlu memastikan yang tidak berlaku perkara yang saya sebut itu. Sebab apa? Sebab ini akan merugikan kita untuk jangka masa panjang. Di saat orang Melayu masih lagi duk bergaduh sesama sendiri, sama ada hendak menegakkan Islam lah, nak menegakkan Melayu lah, duk taksub pada seorang batang tubuh pemimpin lah, dan macam-macam lagi, senyap-senyap DAP terus menyusun catur mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Adakah kita rasa kita nak bergaduh lagi di saat bumi kita ini makin lama terkikis satu persatu? Tepuk dada, tanya iman kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Jangan sampai satu hari nanti anak cucu kita dok pergi kat kubur kita dan bertanyakan kita soalan ini, walaupun kita memang dah berada dekat akhirat pun masalahnya. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?